Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kehidupan kita penuh dengan kenangan dan nostalgia. Setiap memori yang terpahat sejak kita kecil, kita simpan seerat-eratnya. Sama ada memori terindah maupun ligawan ngeri. Dikatakan memori yang kita ingat bermula semasa kita berumur di antara 2 ke 4 tahun. Mungkin juga lebih pendek daripada itu. Selepas umur kita 10 tahun, mungkin. Pernah dengar childhood amnesia? Bukanlah saya nak bincangkan tentang childhood amnesia. Apa-apa yang berlaku sebelum itu hanya sama-sama. Kalaupun kita ingat, selalunya memori itu cuma tanggapan dan gambaran yang minda kita wujudkan daripada sepihan memori yang kita ada. Mungkin sesuatu perkara itu pernah berlaku atau tak pernah berlaku pun. Pengalaman yang ingin saya kongsikan ini dialami oleh diri saya sendiri semasa saya baru berusia setahun lebih. Kejadian ini pernah diceritakan oleh ibu dan ayah sejak dulu lagi, sejak saya kecil. Nak kata saya ingat sepenuhnya, tentulah tak. Nak kata tengok langsung, mungkin apa yang saya ingat hanyalah kesan gambaran daripada cerita ayah dan ibu. Tapi rupa dia seolah-olah tertanam dalam kepala ni. Kami sekeluarga ke Tanjung Rambutan. Saya tak pasti balik beraya ataupun bukan. Pada malam tu ibu dan ayah duduk di ruang tamu menonton TV. Saya tak jauh dari mereka. Saya duduk bermain. Tengah saya bermain tu, tiba-tiba saya cakap. Masa tu saya dah pandai cakap, walaupun pelat. Dalam pelat-pelat saya cakap, ada orang. Ayah saya pun pelik lah. Orang? Mestilah pelik sebab masa tu dah agak lewat. Dah lepas isyak, pukul 9 lebih saya rasa. Siapa pula datang malam-malam kan? Masa tu arwah datuk dah pasang pintu pagar dekat depan. Macam kisah yang saya pernah ceritakan hari tu. Dulu laman depan rumah datuk lapang, memang tak ada pagar. Tapi masa saya dah lahir tu, datuk dah pasang pintu pagar. Ada orang sana, saya cakap. Ayah pun bangunlah, tengok kalau betul ada orang datang. Rumah datuk saya ni dia guna pintu kayu lipat. Pintu yang panjang, ada 4 atau 5 daun. Dan setiap daun tu ada cermin kaca. Cermin kaca tu agak besar. Kalau orang dewasa berdiri tu dalam paras pinggang jugalah. Ayah saya pun tanya lagi, orang apa? Mana ada orang? Ayah saya tengoklah dekat cermin kaca tu. Ayah intai. Gelap, tak ada sesiapa. Saya pun, tu ada orang. Ayah mula rasa tak sedap. Walaupun begitu, takkanlah dia nak percaya bulat-bulat apa yang budak kecil cakap kan. Ayah pun tanya, macam mana rupa orang tu? Dalam pelat-pelat, saya petah cakap. Saya pun cakap, lelaki rambut panjang, gigi tajam.
Ayah terus seriau. Terus angkat saya, bawa masuk tidur. Ibu pun ceritalah benda ni dekat arwah Datuk. Datuk mulalah tak sedar hati. Dia mula dah ni. Sebab benda tu memang agak kerap jadi sejak ibu bujang lagi. Adik-adik ibu yang lain pun ada yang dah terkena. Beberapa malam lepas tu, kalau tak silap, keesokan je kot, Datuk dengan ayah pergi cari benda tu. Datuk dengar bunyi ke apa dekat luar, dengan kain pelekat sebilah parang, dia orang tertinjau-tinjau dalam gelap. Datuk kata Datuk nampak benda tu ada dekat tepi rumah. Ayah tak nampak apa-apa. Datuk kata benda tu besar, tinggi. Dalam berani takut tu, Datuk jerkah benda tu. Kau jangan kacau anak cucu aku. Benda tu entah macam mana, melayang macam kain. Lepas kejadian tu, Datuk terus pasang kain lansir dekat pintu depan tu, pintu lipat tu. Zaman tu kan kalau lansir ada yang guna penyangkut dawai. Satu hujung ada cangkuk, satu hujung ada cangkuk. Datuk pasang lansir kat situ. Bila senja Datuk terus tutup cermin pintu. Sampailah pintu tu diganti dengan sliding door sekarang. Ada masa terlupa juga pasang lansir tu. Kalau Datuk dengan nenek dia tinggal kat rumah tu, apalah, sebab dia orang tidur dalam bilik. Kalau terlupa masa anak cucu balik, kalau tidur dekat ruang tamu atau dekat dengan pintu tu, kalau rezeki memang terkena punya. Kadang-kadang kita tak endahkan apa yang budak kecil cakap kan. Kita anggap tu cuma mainan perasaan mereka, imajinasi, tapi kita lupa yang mereka suci dan jujur. Saya takkan bercerita pasal hijab seorang kanak-kanak semua tu, sebab kebanyakannya dah tahu. Mungkin kita perlu mendengar lebih kerap akan keluhan ataupun cerita mereka. Mungkin ada di kalangan kita yang jauh lebih cerdik pandai, ada pendapat dan teori sendiri. Pandai mana pun kita, sejauh mana pun pengetahuan saintifik kita, jangan sesekali kita menidakkan kewujudan ciptaan gaib Allah Ta'ala ini. Cuma kita tak perlu terlalu takut dan taksub kepada mereka. Sentiasa kita ingat kepada Allah lah kita berlindung dan bergantung, kerana dialah sebaik-baik pelindung. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.